Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita. Sebanyak 9 juta ringgit peruntukan disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan projek prospek di Matu. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Martin Ben berkata, peruntukan itu adalah untuk membantu para usahawan terus maju dalam bidang keusahawanan. Kita nak tingkatkan bukan saja dari segi mutu keusahawanan mereka, tapi juga nak melihat supaya pendapatan mereka meningkat, ya. Dan bukan saja meningkat tapi berterusan. Itu yang matlamat projek inilah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa sesi lawatan kerja ke projek prospek di sekitar Matu pada Isnin. Dalam pada itu, beliau menyatakan bahawa projek ini telah mengambil masa selama 5 tahun bermula 2020 hingga 2024 untuk disiapkan. Jelas beliau, projek ini juga secara tidak langsung dapat membantu dalam aspek pembangunan dan infrastruktur bagi kawasan tersebut. Sementara itu, penerima projek meluahkan rasa gembira dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan dalam menghulurkan bantuan kepada mereka. Tambah beliau, dengan adanya projek ini, mereka lebih mampu menambah pendapatan dan meningkatkan hasil produk kesan dari pembinaan bangunan yang lebih selesa untuk menghasilkan produk masing-masing. Hadir sama dalam sesi lawatan tersebut adalah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya serta Setiausaha Tetap Kementerian Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICORT Datuk Edwin Abid. Terdahulu, Datuk Dr. Juanda yang juga Adun Jemoreng berkesempatan untuk mengadakan lawatan kerja bagi meninjau progres projek transformasi luar bandar RTP di Matu. Beliau turut menyerahkan projek siap bagi menaik taraf JT Lorong Dengin ke Buau daerah Matu dengan kos sebanyak RM100,000 membaik pulih titian ke sungai di kawasan Sekaan Besar Matu bernilai RM80,000 dan membina semula mercu tanah daerah Matu dengan kos sebanyak RM280,000. Beliau juga turut mengucapkan tahniah kepada agensi pelaksana iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran DID Mukah dan pihak kontraktor kerana berjaya menyiapkan projek tersebut lebih awal daripada jadual sebenar. Datuk Dr. Juanda juga berharap projek tersebut akan memberi manfaat dan keselesaan kepada penduduk di kawasan berkenaan. Laporan seterusnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Asajaya dan Daerah Kecil Sadong Jaya disaran terus mengambil berat tentang masyarakat dan peka terhadap keperluan di peringkat akar umbi serta memberikan perkhidmatan cemerlang kepada rakyat. Pemangku Residen Bahagian Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang berkata, KMKK merupakan kepimpinan tertinggi di peringkat kampung yang juga memainkan peranan penting sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan. Jelasnya, KMKK perlu memastikan profil kampung selalu dikemaskini untuk memudahkan sebarang tindakan sekiranya berlaku kecemasan, bencana dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam Majlis Amanat Residen Bahagian Semarahan dengan KMKK dan Setiausaha JKKK Daerah Asajaya dan Daerah Kecil Sadong Daya di Kompleks Sukan Asajaya pada Selasa. Dalam pada itu, Muhammad Irwan juga memohon semua kepolisan komuniti dan Community Emergency Response Team (CERT) di setiap kampung diaktifkan susulan monsun timur laut yang melanda ketika ini. Di samping itu juga, beliau berharap KMKK terus menjadi mata dan telinga kerajaan dalam menyalurkan maklumat mengenai aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans serta mengenal pasti program intervensi. Dalam program sama, KMKK Daerah Asajaya dan Daerah Kecil Sadong Jaya turut melakukan lafaz ikrar integriti yang diketuai oleh penghulu kampung Asajaya Ulu Dahlan Man. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Suting telah menerima peruntukan sebanyak RM150,000 untuk membaiki rumah panjang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Mengunan Datuk Mong Dagang telah menyerahkan geran tersebut pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian Rumah Biro Wanita di Bukit Mengunan pada Isnin. Dalam pada itu, beliau juga telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM3,000 untuk Biro Wanita Rumah Suting di Punggu Dadak. Tambahnya, sebanyak 13 keping cek telah diberikan berjumlah keseluruhan RM82,000 untuk projek kecil luar bandar MRP. Datuk Mong juga menyuruh semua ketua kaum dan ketua masyarakat lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah rakyat di bawah seliaan masing-masing dan menekankan pendidikan anak muda sentiasa dijaga.
Untuk rekod, seramai 48 tuai rumah serta ketua masyarakat telah menyertai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian Rumah Biru Wanita. Pejabat Residen bahagian Bintulu telah mengadakan sesi taklimat dan libat urus dengan komuniti untuk memberi kefahaman kepada mereka mengenai sistem telekomunikasi 5G. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, Bintulu merupakan antara lokasi selain Kuching dan Miri yang akan dilaksanakan perkhidmatan telekomunikasi bertaraf 5G. Katanya pelaksanaan berkenaan akan memudahkan komunikasi dan penyampaian maklumat daripada kerajaan kepada rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam taklimat berhubung pelaksanaan perkhidmatan telekomunikasi bertaraf 5G di bahagian Bintulu di sini pada Isnin. Bercakap mengenai taklimat yang diadakan itu, Johnny Pang berkata ia adalah suatu permulaan yang baik dan akan memberi manfaat kepada rakyat sekaligus kerajaan. Beralih ke perkembangan selanjutnya, kerajaan Malaysia sentiasa mencari jalan yang terbaik dalam memastikan pembangunan Ibu Negara Baharu Indonesia di Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat kepada Blok Sarawak dan Sabah. Perpindahan Ibu Negara Indonesia ini akan memberi impak positif dalam jalinan hubungan dua hala antara Sarawak Indonesia dari segi ekonomi secara khususnya. Selain itu, Kalimantan yang merupakan Ibu Negara Baharu itu memungkinkan sektor pelancongan boleh dipergiatkan lagi kepada orang luar untuk menjalankan aktiviti pelancongan di Kalimantan dan juga di Sarawak. Hasil tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS rata-rata mengatakan perpindahan Ibu Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan merupakan tindakan yang wajar sekaligus dapat memantapkan lagi arus pembangunan dan pengukuhan dalam aspek ekonomi, pelancongan dan kesihatan di Sarawak khasnya. Kami, Ibu Kota Indonesia, munnya berpindah ke Kalimantan, sebenarnya baguslah sebab nya boleh merancangkan ekonomi di Sarawak tu khas untuk mewujudkan perniagaan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Apabila Ibu Kota Indonesia berpindah ke Kalimantan, ianya dapat membantu meningkatkan sektor kesihatan di kawasan kita lah. Sebab kini itu pun banyak langgar pesakit akan banyak ke Kuching untuk mendapatkan rawatan seperti di Norma, BMC, Timberland dan banyak lagi. Dan sekaligus, ini akan merancangkan lagi sektor pelancongan di Malaysia, terutamanya di Sarawak tu lah. Jadi bagi kami menyambut baiklah pembangunan Indonesia untuk menjadikan Kalimantan sebagai ibu kota yang baru dan banyak memberi manfaat untuk kita semua. Berkenaan dengan pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan tu mungkin dapat memberi manfaat juga lah kepada kita yang berhampiran dengan Kalimantan tu seperti Sarawak dan Sabah lah, yang dekatlah dengan Kalimantan tu. So mungkin ia dapat memberi impak seperti senang untuk barangan kraft tangan daripada negeri sebelah untuk masuk ke dalam sektor perniagaan di Malaysia kita tu lah. Cawangan yang dapat diperolehi di Indonesia, kita untuk barangan kraft tangan di Indonesia senang untuk didapati di Malaysia pada masa kini lah. So ya akan memberi kemudahan lah kepada kita. Selain daripada ya juga, banyak lagi manfaat yang boleh kita dapatkan daripada sektor perniagaan sinun dan sumber-sumber perniagaan yang akan ada masuk di dalam Malaysia kelak. Sekian edisi Malam bersama saya Firas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.